Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kamu semua bersama dengan Cikgu Suhaili untuk mata pelajaran Matematik tahun 4. Dan hari ini kita akan belajar apa dia yang dikatakan nombor genap dan apa dia yang dikatakan nombor ganjil. Baiklah, kalau awak lihat buku teks awak, ya, di muka surat 9, nombor genap dengan nombor ganjil dan nombor ganjil. Okey, cuba kita perhatikan gambar tersebut, ya. Ayah, mengapakah susunan nombor itu bukan dalam urutan satu-satu? Jadi budak tu pelik kan? Ayah dia pun cakap, nombor itu disusun dalam nombor ganjil dan nombor genap. Anak dia pun datang berfikir pula. Semua nombor genap ada dalam sifir 2. Nampak? Dia perhatikan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Ada dalam sifir 2. Jadi di sini nak beritahunya ialah setiap nombor genap itu ada dalam sifir 2. Bermakna sifir 2 ialah nombor genap. Di situ. Okey, bagaimana pula dengan nombor ganjil? Jadi, nombor selain daripada nombor genap adalah nombor ganjil. Contoh nombor 1. Dia tidak ada dalam nombor sifir 2, betul? Maka nombor 1 ialah nombor ganjil. Okey, cuba tengok angka 3. Angka 3 tidak ada di dalam sifir 2. Maka nombor 3 bukanlah nombor genap tetapi nombor ganjil. Cuba kita perhatikan nombor-nombor ganjil yang tersenarai di dalam buku teks awak tu. Okey, nombor 1, 3, 5, 7, 9, 11. Awak perhatikan nombor 11 itu dia ulang kembali nombor yang akhir. Awak perhatikan nombor yang belakang sekali tu, nombor 1 dia ulang balik nombor yang depan tadi tu. Ya, 1, 3, 5, 7, 9 tu adalah asas. Kemudian dia ulang balik 11. Ya, 13, 3 ya. Kemudian 15, 5. 17, 7. 19, 9. Jadi dia ulang balik ya. Dia ulang balik nombor yang awak sebut tadi tu. 1, 3, 5, 7, 9. Macam tu. Cuba perhatikan nombor genap. Nombor genap pun dia bersama juga. Dia ulang balik nombor 2, 4, 6, 8, 10. 10 tu sifar ya belakang. Kemudian dia ulang balik. 12, 2 ya. 14, 4 tu ya. 16, 6. 18, nombor yang digit 8. 20, sifar. Bermakna dia ulang kembali yang asas tadi, yang depan tadi tu. Itu ialah nombor genap. Jadi cikgu harap awak tahu beza apakah yang dikatakan nombor ganjil dan apa yang dikatakan tentang nombor genap. Ya. Okey, cuba perhatikan muka surat 9. Ya, soalan nombor 2. Yang manakah nombor genap atau ganjil? 13 atau 18? Jadi macam mana di sinilah kita akan belajar kaedah pembuktian. Ya, nanti awak awak dah masuk tahap 2 iaitu tahun 4 di mana awak akan ada ya soalan-soalan pembuktian ya. Jadi di sini kita akan belajar macam mana yang dikatakan pembuktian. Apa nak buktikan? Adakah 13 itu nombor genap? Adakah 18 itu nombor ganjil? Okey, cuba kita lihat apa yang dicakap di situ. Bahagikan 13 dengan 2. Jadi kita nak tahu adakah 13 itu nombor ganjil? Maka kita bahagikan 13 dengan sifir 2. So, apabila kita bahagikan 13 dengan 2, kita akan nampak di situ ada baki iaitu 1. Bermakna 13 bahagi 2 ada baki. Ini bermakna nombor 13 itu ialah nombor ganjil. Jadi awak kena ingat, nombor ganjil apabila dibahagi dengan 2, dia mempunyai baki. Tak kisah baki dia berapa. 1, 2, 3. Dia dikatakan nombor ganjil. Okey, cuba perhatikan nombor 18. Kita nak bukti, adakah 18 ini nombor genap? Okey, baiklah. Bahagikan 18 dengan 2. Okey, 18 bahagi 2.
Di dalam sifir 2 ada jawapan 18 iaitu 9. Maka tiada baki. Ini bermakna nombor yang telah dibahagi dengan 2 tiada baki itu ialah nombor genap. Jadi awak faham, saya harap awak faham semua apabila ada baki, nombor itu adalah nombor ganjil. Apabila tiada baki, nombor itu adalah genap. Jadi nak tahu pembuktian dia, kita guna kaedah bahagi dengan 2. Jika bahagi dengan 2, ada baki ialah nombor ganjil. Jika bahagi nombor itu dibahagi dengan 2, tiada baki, maka nombor itu adalah genap. Jadi ada perbezaan di situ. Dalam buku teks awak ni dia tunjuk kiri dan kanan. Nombor ganjil ada baki. Nombor genap tiada baki. Jadi tip dia kita tengok di situ. Nombor ganjil berakhir dengan 1, 3, 5, 7 dan 9. Maknanya kalau nombor 10, nombor genap. Sebab dia berakhir dengan kosong. Nampak? Jadi nombor genap berakhir dengan sifar, 2, 4, 6 dan 8 adalah nombor genap. Jadi awak kena faham kat situ. Tip ni awak kena pegang. Ya, supaya awak lebih faham apabila awak jawab soalan nanti. Okey, cuba kita tengok di situ. Dia suruh kita bincangkan 32 nombor genap dan 85 nombor ganjil. Dia bagi pernyataan dan dia suruh awak buktikan. Bagaimana kita nak buktikan? Baiklah, kita lihat. Buktikan 32 ialah nombor genap. Pembuktian dia ialah 32 itu harus dibahagi dengan 2. Dan jawapan dia ialah 16. Dan tiada baki. Maka 32 ialah nombor genap. Jadi dalam soalan jika ada kaedah pembuktian begini, jawapan awak seharusnya begini. Selalunya soalan ini akan kertas 2 kita bagi dia 3 markah. Ya, awak beri tahu kenapa, mengapa dan awak nyatakan pembuktian itu, iaitu maka 32 ialah nombor genap. Awak akan dapat markah penuh 3. Begitu. Jadi kita cuba buktikan pula. Adakah 85 itu nombor ganjil? Pembuktian di situ 85 ialah nombor ganjil. Buktikan. 85 tu kita kena bahagi dengan 2. Jadi jawapan dia 42. Dan mempunyai baki 1. Jadi kalau ada baki, itu ialah nombor ganjil. Ayat matematik di atas mempunyai baki. Maka 85 ialah nombor ganjil. Saya harap awak faham dekat situ ya. Apa yang dikatakan nombor genap dan apakah yang dikatakan tentang nombor ganjil. Ini penting. Seterusnya, kelaskan. Okey, ada 2 budak lelaki dan budak perempuan. Dia dikendaki kelaskan nombor genap atau nombor ganjil. Baiklah, cuba kita perhatikan. Yang lelaki tu dulu. 1036. Betul ke jawapan dia 1036 itu ialah nombor genap? Baiklah, kita buktikan. Kita nak buktikan satu persatu supaya kita lebih faham. Okey, kita tengok je nombor yang belakang dia 6. Okey. 6 itu apabila dibahagi dengan 2 sama dengan 3. So, tiada baki kan? Maka ini betul lah dia tulis tu. 1036 ialah nombor genap. Okey, seterusnya. Nombor 8, 1028, digit 8 akhir dia. Awak tengok nombor yang akhir je. Awak jangan tengok nombor yang ke depan tu. Awak tengok nombor belakang sekali. Kemudian awak bahagi juga dengan 2. Awak akan dapat 4. Maka tiada baki. Betul lah dia cakap ya. Betul yang dia lekatkan tu. Kemudian 1420. Sifar belakang dia. So, apabila sifar bahagi 2, jawapan dia sifar juga. Maka tiada baki kan? Betul lah dia tulis. 1420 ialah nombor genap. Kemudian belakangnya sifar juga. Samalah. Sifar dibahagi dengan 2 sifar. So, tiada baki. Maka 1800 juga adalah nombor genap. Jadi betul lah lelaki ni tampal nombor-nombor yang dia tampal semua tu ialah nombor genap. Okay, cuba kita tengok budak perempuan ni pula. Okey. Saya tampal nombor ganjil katanya. Jom kita tengok. Benarkah dia menampal nombor-nombor ganjil? 9 tu. Okey. 9 bahagi 2.
Jawapan dia 4 dan mempunyai baki 1. Okey, maka tadi telah kita belajar kan, apabila ada baki bermakna nombor itu 1029 itu adalah nombor ganjil. Okey, seterusnya 7 dibahagi dengan 2. Jawapan dia 3 dan ada baki 1. Makna 1037 ini ialah nombor ganjil. Seterusnya 1 dibahagi 1 bahagi 2. Jawapan dia 0 dan mempunyai baki 1. Maka 1421 ialah nombor ganjil. Seterusnya digit 3. Di belakang sekali ialah digit 3. Dibahagi dengan 2. Jawapan dia kosong, 0. Maka baki 3. Bermakna 1703 ini juga ialah nombor ganjil. Bermakna betul. Budak perempuan ni tampal 4 nombor tu semua nombor ganjil. Jadi betul lah, benarlah yang lelaki dan perempuan ini tampal. Jadi cikgu harap awak semua faham apa yang dikatakan tentang nombor genap dan apa yang juga dikatakan tentang nombor ganjil. Cuba kita perhatikan penyataan di bawah tu. Ada berapakah nombor ganjil dari 6020 hingga 6030? Baik, kita fokus kepada nombor ganjil. Yang dia mahukan ialah nombor ganjil. Okey. Di antara 6020 hingga 6030 ada berapa semua? Dia tanya apa? Jadi kita senaraikan di situ. 6021, 1 di belakangnya. Bila dibahagi dengan 2, jawapan dia 0 dan mempunyai baki 1. Benar. 6021 ialah nombor ganjil. Bagaimana pula 6023? 3 dibahagi dengan 2. Jawapan dia 0 dan mempunyai baki 3. Seterusnya 6025. Apabila 5 itu dibahagi dengan 2, dia juga jawapan dia berapa? 5 bahagi 2. Jadi jawapan dia 2, bakinya ialah 1. Okey, seterusnya 6027. Digitnya 7. Apabila dibahagi 2, jawapan dia 3, bakinya ialah 1. 6029, 9. Apabila 9 itu dibahagi dengan 2, jawapan dia 4 dan mempunyai baki 1. Jadi nombor-nombor yang cikgu senaraikan ini semuanya nombor ganjil kerana semuanya ada baki. Ya, inilah nombor-nombor ganjil. Ya, tetapi adakah ini jawapan akhir? Bukan ya. Mengapa? Kerana soalan ini tanya ada berapa. Dia bukan suruh kita senaraikan. Balik kepada soalan ada berapa. Bermakna jawapan awak haruslah maka jawapannya ialah 5. 5 itu ialah jawapan kepada penyataan soalan ini. Jadi cikgu harap kamu semua faham apakah yang dikatakan tentang nombor genap dan juga nombor ganjil. Seharusnya kamu semua kalau tidak faham lagi, kamu boleh ulang video cikgu. Okey, bye. Terima kasih.